kita dah pun bersama dengan Profesor Teknologi Dr. Hajar Roziah Muhammad Janur, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa dan menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara bagi membincangkan topik menyantuni cabaran dan pengorbanan Menara Gading. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Syafiqah. Lama kita rehat, Prof. Tapi sebelum kita nak bercerita ataupun kita nak mengolah lebih lanjut mengenai cabaran ini, bagaimana pagi Aidil-Adha, Prof? Allahu Akbar, syukur apapun yang berlaku tadi itu adalah cabaran. Ya, saya sebenarnya belum makan lagi hari raya ni. Sama lagi tu, Prof. Tunggu lepas ni habis, insyaAllah. Itulah pengorbanan kita berdua. Baik, Prof. Selaku alumni UiTM juga, UiTM hatiku ni, kita tahu dalam tempoh-tempoh ni merupakan tempoh yang kritikal untuk semua pelajar. Waktu inilah kita nak menghantar assignment, waktu inilah kita nak menghantar segala kerja-kerja khusus, kita nak mentelaah apa lagi untuk peperiksaan akhir. Jadi bagaimana UiTM sebenarnya menyantuni pelajar-pelajar ini yang berada di rumah agar mereka sentiasa stabil baik dari segi fizikal dan juga mental? Okey, terima kasih Syafiqah. Sebenarnya memang tahun ini kali ini memang sangat relevan soalan itu. Kami di universiti, pihak pengurusan dan juga pensyarah mengambil maklum tentang keadaan yang berlaku. Walau bagaimanapun saya maklumkan di sini kita ada tempoh study week. So mungkin you alumni UiTM you tahu study week tu kita ada. Cuma tahun ini semester ini kita menjadikan study week itu sebagai waktu bertenang. Itu dimohon oleh pelajar-pelajar melalui MPP. Kita ada satu pertemuan baru-baru ini. So kita pihak pengurusan bersetuju untuk menjadikan 5 hari yang selalunya kita berikan untuk study week. Kita mohon, kita allow pelajar dan juga pensyarah untuk bertenang. Maknanya tak ada assessment apa-apa yang disubmit Syafiqah. So maknanya hinggalah 21 hari bulan. Sebenarnya ia berlangsung daripada 17 hingga 21. So kita tak perlulah pelajar mengantar, kita bagi dia rehat. So itu dah dikelilingkan, ada dalam perkeliling. Walau bagaimanapun kita enjakkan tarikh-tarikh peperiksaan itu. Syafiqah ambil maklumlah sebab COVID ni dah 3 semester dah 3 semester. 3 semester dah. Jadi untuk semester yang ini saya jangka pelajar mungkin lebih tertekan. Jadi kita enjakkan waktu apapun time submission saja, tapi penilaian tetap ada. Penilaian akhir tu tetap bermula 22 bulan. Tapi kita lanjutkan penghantaran yang tadi ada Syafiqah mula-mula sebut carry marks tu kan, apa continuous assessment tu kita allow untuk pelajar hantar sehingga 12 Ogos. Gitulah macam tu. Maknanya kita stretch, kita cuba untuk fleksibel lah dalam konteks ini. Itu antaranya lah. Kalau bagaimanapun pensyarah juga kita bagi ruang tu Syafiqah untuk bukanlah kita pastikan bila student ini kita extend maka pensyarah kita tak extend. Jadi kita bagi juga extension kepada pensyarah untuk memberi pemarkahan. Itu sangat penting sebab penilaian ini, pemarkahan itulah yang menentukan yang mana student yang hebat, mana student yang tak berapa hebat. Begitu. Baik, jadi ada sebab maksudnya bila carry mark itu ada perubahan, adakah setiap bidang maksudnya diploma, ijazah dan juga master itu 60% carry mark ataupun 80% carry mark itu tiada atau bagaimana, Prof, sebenarnya? Ada. Itulah yang pentingnya. Yang tak adanya final exam. Final exam yang duduk tu tak ada. Sekarang ni final assessment kita panggil. So dia online. Jadi ada sedikit flexibility. Kalau kita allow dia untuk berlaku di rumah lah, dia boleh ambil di rumah. Baik, ini sebenarnya satu kabar berita yang gembira sebenarnya untuk pelajar-pelajar UiTM. Jadi kena peka dengan perkeliling yang diberitahu oleh Prof sebentar tadi. Baik, itu salah satu inisiatif yang diberikan oleh UiTM bagi meringankan beban pelajar dari sudut pembelajaran. Tapi masalahnya kini ialah apabila tekanan dari segi dan juga sudut keuangan pula, Prof. Jadi bagaimana sebenarnya UiTM membantu dan mungkin ada inisiatif yang diberikan kepada pelajar-pelajar ini?
Okey, dari segi keuangan pun sebelum COVID pun Syafiqah, kita memang UiTM ni memang dah lama kita prihatin kepada kedudukan keuangan pelajar. Government kerajaan memang sediakan PTPTN dan ramai juga pelajar kita yang dapat beasiswa. Pada masa yang sama, mana yang memang belum lagi memohon untuk PTPTN, kita ada zakat dan sedekah, kita tabung zakat dan sedekah kita selalu kita gunakan untuk membiayai lah pelajar-pelajar yang berkeperluan. Cuma kadang-kadang ni biasalah komunikasi ni tak sampai, mereka malu untuk masuk ke sistem kita dan memaklumkan bahawa mereka perlukan sedikit bantuan keuangan. Dan untuk makluman Syafiqah, kita sekarang ni pusat zakat kita dan pusat zakat dan sedekah kita panggil Zawaf, kita dah gunakan online juga. Di interview tu dijalankan macam ni lah secara online ni. Jadi untuk memastikan yang layak tu baru kita bagi. So dalam konteks COVID ini, dalam menghadapi cabaran pandemik ini, memang kita pun ada tubuhkan juga tabung khas untuk pelajar-pelajar. Contohnya pelajar full time ni tak berapa sangat sebab mereka ada PTPTN, ya Syafiqah. Yang pelajar part time tu yang ada masalah sedikit, tapi namun demikian bahagian ISEPS kita ada menyediakan rescue team mereka. Rescue team mereka. Jadi bila ada masalah mereka akan maklumkan di situ, ataupun kita dapat berkhabar daripada jiran-jiran, kita akan gerakkan rescue team tu untuk ke sana lah dan membantu pelajar-pelajar part time ni. Sebab yang zakat tadi kita tak salurkan kepada yang part time, ya, sebab mereka tu bekerja. Ya, betul. Bila Prof menyentuh mengenai sudut kewangan ini, juga kita difahamkan bahawa yuran untuk convocation juga dikurangkan bagi 3 sesi. Betul ke Prof? Ya, betul. Ya, betul. Adakah Syafiqah terlibat dalam itu? Saya dah lama Prof combo. Dah lama ya, combo dah lama. So combo 92, 93, 94, kita 92 memang kita bagi pengurangan RM40 tu. Jadi 93, 94, 95 juga kita akan consider dah pun kita bincangkan di peringkat pengurusan tertinggi lah untuk diberikan juga kelonggaran sebanyak RM40 tu. Baik, ya, itu juga satu berita dan juga kabar gembira kepada mereka yang bakal menduduki ataupun mengharui convocation ini. Walaupun mungkin tidak boleh secara bersemuka, tapi kita ada cara ataupun alternatif yang berbeza. Baik, Prof menyentuh mengenai tadi deadline itu dipanjangkan. Kalau dari sudut pelajar memang kita gembira, tapi bagaimana pula penerimaan sebagai seorang pensyarah? Ya, mula-mula tu Syafiqah memanglah kita berdepan dengan dua kelompok yang besar dalam satu institusi pengajian tinggi ni kan. Yang paling tinggi sekali pelajar, kemudian pensyarah. Di UiTM ni kita ada 170 lebih pelajar dan kita ada 9,000 pensyarah. Jadi untuk memaklumkan pada mereka sebarang perubahan itu cabaranlah bagi kami di pengurusan ini, tapi kami gunakan pendekatan orang kata apa, nak tarik rambut dalam tepung itulah. We have to be very jadi kami bermusyawarah, patutkah kita buat, tidak patutkah kita buat. Kita bincang di peringkat pengurusan kanan, kemudian dibawa pengurusan kiri untuk melihat sama ada, kita kena tengok sama ada, bukanlah satu saja kita arahkan hanya untuk pelajar, tapi kita juga kena lihat pensyarah. Tentang pensyarah ni Syafiqah, ada pensyarah kita ni pensyarah muda dan masih lagi beranak yang masih kecil, so mereka juga perlu, kami prihatin tentang itu. Kadang-kadang tu saya tahu, saya diberikan video tentang bagaimana mereka mengajar pelajar ni, kena dukung anak. Jadi kita kita pastikanlah semua kebajikan pelajar dan pensyarah ni diambil. Jadi kita adakan engagement. So sekarang ni dalam era sekarang kan, kita bukan terpaksa, kita mesti menggunakan pendekatan engagement ni. Jadi pihak pengurusan tertinggi dan juga pengurusan kanan, dekan-dekan, rektor-rektor, kami minta dia untuk mengadakan perbincangan dengan pensyarah-pensyarah. Ya, kadang-kadang pensyarah ni pun ada juga sama juga dengan pelajar sebab dia pun umur dekat-dekat dengan pelajar ni. Ada yang muda, kita ada 50% sebenarnya pensyarah yang bawah 40. Betul. Samalah Prof, pensyarah muda juga di UiTM. Jadi kita memahami sangat situasi pensyarah pada masa kini. Jadi kita harapkan pensyarah-pensyarah bersabar dan juga bertabah. Sabar itu indah dalam ibadah korban ini. Baik, bila kita bercerita mengenai keprihatinan UiTM tadi, kita boleh melihat juga dalam pada kita menyambut Aidiladha ini, UiTM turut sama menghantar pelajar-pelajar balik ke rumah. Boleh Prof ulas terlebih lanjut mengenai program ini?
Oh, okey. Saya nak maklumkan dululah yang nanti kan orang tak faham pula kenapa sekarang ni tak ada kelas patutnya kan, kenapa pula mereka Betul. tak dihantar pulang. So begini, kita sebenarnya di UiTM ni ada 8,000 lebih pelajar yang kita bawa balik ke kampus yang dibenarkan oleh MKN dan juga kementerian lah untuk berada di kampus bermula daripada awal semester baru ni hari tu. So bila 8,000 hingga 9,000 ni berada di kampus, of course kita ada 35 kampus lokasi. Jadi mereka-mereka ini dibawa kembali kerana menepati 6 kategori yang mana kementerian benarkan untuk balik. So mereka ni contohnya yang perlu berada untuk face to face dan juga perlu yang tak dapat line jelas daripada rumah masing-masing, kemudahan internet. So kita bawa mereka juga balik dan ada juga yang B40 yang dari golongan B40 ni yang mahu berada di kampus, so kita bawa dia balik jugalah. So secara keseluruhannya dalam 8,000 hingga 9,000 pelajar kita berada di kampus. Now untuk cuti ni dan juga kita ada tadi kan saya sebut ada cuti 5 hari, bukan cuti lah, bertendang selama 5 hari itu. So kita allow lah mereka balik selepas mendapat kelulusan daripada kementerian sebab baru ni Shah Alam PKPD. So kita tak benarkan dia keluar lah. Tapi macam di mana kampus yang bukan PKPD kita dah arrangekan penghantaran pulang. So saya sebut di sini penghantaran pulang tu sebab kita ada bahagian kenderaan kita uruskan bahagian hal ehwal pelajar yang sangat baguslah mengendalikan proses menghantar pulang pelajar-pelajar ni dalam saya panggil safety bubble. So bas ini kita bawa contohnya daripada Shah Alam kita bawa ke kampus Johor Segamat. Kalau dia datang daripada family yang sekitar Segamat lah, jadi apa yang perlu dibuat oleh ibu bapa ialah untuk menjemput anak-anak masing-masing daripada Segamat itself. Dan the next day bas yang sama yang daripada Shah Alam tadi akan membawa pelajar-pelajar yang di Segamat yang akan rumahnya ada di KL ke, di Shah Selangor ke. Begitu juga dengan semua kampus-kampus lain kita buat macam itulah Syafiqah. So kita pastikan mereka tidak menaiki bas-bas awam. So sebenarnya ada inisiatif di Shah Alam, last 2 days kita bawa 117 pelajar pulang. Tak ramai yang nak pulang sebab mereka nak duduk di UiTM di kampus lagi sebab nak menghadapi penilaian akhir ni lah. Betul. Tapi walau bagaimanapun kita santuni yang 117 ini untuk dihantar pulang menggunakan kenderaan kita berjumlah 15. Ada 8 buah bas, 2 van dan 3 MPV. Okay, itu kita hantar. Itu juga hantar pelajar-pelajar yang yang NR, non-residents. Okey, baik. Dalam tempoh bertenang ini ada pelajar yang balik ke rumah. Ada juga seperti mana Prof kata ingin duduk di kampus sebab sebenarnya lagi senang belajar di kampus, kemudahan ada, rakan-rakan pun ada untuk membantu. Dan ada juga yang masih berada di kampus kerana menjadi sukarelawan untuk PPV UiTM. Jadi kalau boleh saya tengok di sini ini yang kita kongsikan situasinya di PPV UiTM yang telah pun mula beroperasi pada 21 Jun yang lalu. Bagaimana perkembangannya terkini, Prof? Allahu Akbar. Memang di UiTM kita sebenarnya dah mula pada bulan April daripada bulan April lagi kita dah mulakan di Sungai Buloh, di Hospital Sungai Buloh, tapi itu kecilan. Tapi apabila Yang Amat Berhormat Menteri Datuk Noraini melancarkan bahawa mencadangkan supaya UiTM dijadikan mega PPV. So alhamdulillah kita menyahut baiklah saranan tersebut. Okey, yang visual ini adalah di Puncak Alam. So Puncak Alam Dewan Belian so kita tu saya ada kat situ tu. So alhamdulillah kini Syafiqah kita dah ada 7 pusat pemberian vaksin ini seluruh kampus UiTM lah. Ada di ATC juga, di ATC UiTM Shah Alam. Kita ada juga di Melaka, di Negeri Sembilan, di Dungun. Okey, berjumlah secara purata ni saya boleh sebut satu hari kita dah lebih 6,000 lah, 5,000 untuk vaccination. Setakat ini daripada kita mula hari itu sampai sekarang rough estimate 60,000 telah kita bantulah kerajaan ataupun untuk membantu rakyat untuk mendapatkan vaksinasi ini. Baik, jika itu kita... Dan mereka juga student ni memang ada some tu volunteer lah, staff lebih ramai lah. Sebab kita tak nak pun sebenarnya risiko pelajar tu jadi sukarelawan kan.
Baik, itu kita bercakap mengenai PPV UiTM dan baru-baru ni telah pun diumumkan sebenarnya keputusan untuk masuk ke universiti dan tidak ketinggalan UiTM juga menjadi salah satu pilihan utama pelajar-pelajar di Malaysia ini. Mungkin Prof boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia bagaimana sebenarnya proses pendaftaran untuk tahun ini yang mana kita masih lagi menepani ada kawasan yang PKPD, ada negeri yang masih lagi dalam fasa 1, ada yang fasa 2. Mungkin dari segi proses pendaftarannya, adakah ada orientasi tahun ini? Bagaimana, Prof? Okey. Oh, ini soalan cukup mas ya. Alhamdulillah sebenarnya kita last 2 days dua hari yang lalu kita dah pun menerima nama-nama lah pelajar-pelajar yang akan ditawarkan. So tahun ini kita dapat ini untuk pelajar diploma ya, pelajar diploma dan juga pelajar asasi. Kepada pelajar degree kita akan tunggu nanti bulan 9. Yang ni belum lagi. Ini pelajar lepasan SPM saja. Pelajar lepasan SPM ini akan kita akan teruskan Syafiqah, kita akan teruskan dulu ada MDS kan. So kali ini pun ada MDS. Pendaftarannya macam biasa tetapi online. So pelajar tak perlu hadir ke lokasi masing-masing walaupun kita letakkan penawaran kat situ Ahmad bin Abu kampus Sabah contohnya. So dia akan mendaftar secara online, dia seolah-olahnya dia mendaftar di sanalah tapi cuma dia duduk di rumah lagi. Walau bagaimanapun kita perkenalkan sejak 3 semester yang lalu lah kita perkenalkan MDS online ini. So di mana pelajar-pelajar ini yang baru didedahkanlah kepada proses macam mana untuk mendaftar kursus, macam mana nak mendaftar, nak memilih, macam mana nak memilih kursus-kursus yang diperlukan lah. Walau bagaimanapun saya faham Syafiqah, mungkin benda inilah yang akan membawa tekanan kepada pelajar yang tak pernah merasai kehidupan, experience, campus experience tu. Kalau macam Syafiqah, alumni UiTM mungkin dah pernah tengok macam mana rupanya campus itu kan. Betul. Tapi pelajar-pelajar yang 3 semester ni yang baru masuk, plus yang akan masuk ni adalah pelajar yang tidak pernah merasai kehidupan di college ataupun di kampus. Yang tu nanti kalaulah jika kita dapat capai immunity 80% ini dan jika MKN dan Kementerian Pendidikan Tinggi membenarkan kita untuk membawa pulang pelajar secara berfasa. Kita dah rancang ya berfasa. Fasa pertama tu kita akan bagi priority insya-Allah kepada pelajar-pelajar yang tak pernah merasai experience bagaimana belajar di kampus ini dahulu masuk Tapi kita akan pastikan dia divaksin dululah insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Prof. Dalam kesempatan yang ada ini, ada sedikit pesanan ataupun nasihat kepada warga UiTM khususnya kepada pelajar dan juga pensyarah. Mungkin ada ucapan raya daripada Prof? Okey, terima kasih Syafiqah. Saya berharap sangat semua pelajar dan pensyarah UiTM juga staf. Saya tak sebut tadi staf UiTM pun ramai juga Syafiqah yang membantu juga assessment ni sebenarnya. So saya ucapkan semua kepada semua mereka, semua warga UiTM selamat Hari Raya Aidiladha. Ini merupakan satu pengorbanan juga bagi kita untuk bukan sahaja untuk diri kita tapi untuk rakyat Malaysia keseluruhannya. Itu saja ucapan pada saya. Apa-apa kekurangan di peringkat pengurusan, saya mohon kalau ada apa-apa aduan, saya mohon sangat-sangat pensyarah dan juga pelajar untuk menyalurkan maklumat ini kepada saluran yang tepat. Sebab kalau kita beraduan terus kepada sesuatu saluran yang tepat, kita akan dapat penyelesaian. Tapi kalau kita hanya saja mengadu, dia tak dapat menyelesaikan masalah. Sama juga dengan kebanyakan kita akan kata mengadulah kepada Allah, tapi dalam konteks melaksanakan pengajaran pembelajaran ini, saya bermohon sangat dengan pelajar, dengan pensyarah ataupun staf untuk salurkan yang negatif ke, yang positif ke, terus kepada saluran yang tepat ya Syafiqah. Itu nasihat saya supaya mereka akan menghadapi penilaian akhir ini dengan lebih tenang. Saya doakan mereka berjaya dan saya doakan juga pensyarah ni agar mereka dapat memberi pemarkahan yang baik dan tepat dan tidak orang kata apa timbang kati bagi markah. Saya tak nak perkara itu berlaku Syafiqah. That's the last thing I would want to do. To have insya-Allah. Itu yang paling penting sekali yang di akhir tadi itu pensyarah memberikan markah yang berpatutan lah. Kita kena tengok keadaan
keadaan yang betul semasa. dan tepat. Ya. Baik, terima kasih Profesor Teknologi Dr. Hajar Roziam Muhammad Janur, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa dan menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Terima kasih Prof. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi